Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Kita mula lewat sikit pagi ni, saya mohon maaf. Okay, jadi kita ada jadual kita berubah sikit lah waktu rehat. Jadi yang confirmnya rehat memang sejam je lah. Jadi morning break dah tak ada. Saya tak apa, nanti kalau you all nak lari minum air ke tak apalah. Jadi kita morning break tak ada. So kita akan terus sampai jam 1, kemudian kita akan sambung balik jam 2. Jadi sampai habis. Okey, kita terus kepada topik pagi ni. Okey, seperti mana yang kita jelas, kalau cohort 20, kita ni di kelas yang terakhir dengan proses cohort iaitu daripada awal, daripada chapter 1 sampai chapter yang terakhir, chapter 5. Kita pun dah selesai persediaan pembentangan proposal minggu lepas, persediaan untuk penangan proposal, untuk viva, dan hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kalau kita dah siap menulis tesis. Bukan siap semualah, katakanlah dah siap chapter 1 sahaja, ataupun chapter 2, 3 atau 4 atau 5, atau kesemua chapter dah siap, berapa banyak yang kita boleh menulis artikel. Jadi untuk pendekatan pagi ni, kita akan melalui proses bab demi bab. Okay. Jadi contoh-contoh yang diberi, kalau kita tengok dekat slide tu ada 125. Contoh 125 artikel yang kita boleh terbit berdasarkan outline, berdasarkan chapter by chapter. Okay. Ada apa-apa komen kat chat? Tak dengar. Okey ke? Suara saya okey ke? Ada Teh Suhaila tak dengar suara saya? Yang lain-lain boleh respon tak? Suara saya okey atau tidak? Kalau dekat Dengar doktor, Dengar jelas. doktor, okey. Dengar doktor. Okey, alright. Dia mungkin network lah. Saya risau network saya je. Okay. Alright. Kita pergi pada first slide. Saya baru mendaftar PhD dan Master. Mungkin ramai yang tanya, saya ni baru je daftar. Baru SEM 1. Okay. Jadi dah boleh ke tulis dan terbit artikel? Saya bab 1 pun saya tak siap lagi. Okay. Jadi boleh atau tak? Jawapan dia boleh. Jadi selagi masa tempoh pengajian tu walaupun dia SEM 1 diterima sebagai syarat bergraduat. Katalah you plan untuk 6 semester kan, ada 6 semester. Jadi saya terbit artikel saya yang pertama pada semester 1. Adakah dia dibenarkan? Boleh. Selagi mana topik yang kita submit artikel itu adalah berkaitan dengan tajuk semasa. Contoh, you all itu buat master by research. Kemudian sekarang buat PhD by research. So baru masuk PhD satu semester, you terbit artikel. Tapi artikel tu berdasarkan topik masa master. Itu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu tak dikira. Jadi kalau untuk syarat bergraduat, dia mestilah pengajian semasa. Kalau sekarang ni buat PhD, tajuk dia adalah ABC. So you kena terbitkan artikel berkaitan dengan ABC saja. Tapi kalau kata you memang nak fully utilize untuk yang time waktu master itu, boleh je tak terbitkan artikel. Tapi tak boleh jadikan sebagai syarat bergraduat. Okay. Okay. Kemudian katakanlah kita lah sekarang ni secara in progressnya dah siap ataupun orang kata draft chapter 1 tu dah ada dah. Jadi dah ada in progress lah bab pengenalan ataupun bab 1. Jadi macam mana saya nak tulis artikel? Tadi saya sebut kalau in progress chapter 1 pun dah boleh start tulis artikel. Kalau betul macam mana nak buat? Okay. Alright, tapi artikel ni belum ada. Jadi kalau katakan chapter 1 saja, belum ada literature review lagi, belum ada metodologi lagi, belum ada bab analisis perbincangan dan kesimpulan. Semua belum ada lagi. Kalau nak terbit artikel jurnal, boleh ke publisher ataupun boleh ke artikel itu diterbitkan? Ini mungkin beberapa persoalan yang timbul lah. Okey, katakanlah, okey sekejap. Kalau saya dah terbit 2 artikel, dari chapter 1, semester 1. Semester 1 dah terbit 2 artikel, datang daripada chapter 1. Boleh ke dikira ataupun mencukupi ke syarat untuk bergraduat? Jadi dia cukup. Cukup, tak ada masalah. Kalau kata ada beberapa kes, kes cohort pun ramai. Peserta-peserta cohort pun ramai. Dia dah masuk SEN 2, ada yang SEN 2 dah proposal defend, ada yang dah terbit 2 artikel. Maksudnya dalam awal semester 2 tu pun dia dah cukup dah syarat-syarat untuk bergraduat lah. So sekarang dia boleh fokus pada penulisan bab demi bab. Malah ada satu kes tu dia kata masa proposal defend tu dia macam sedikit dapat advantage lah bila semasa proposal defend dia ada artikel yang diterbitkan. Okay.
Okey, berapa banyak artikel boleh tulis dan terbit di dalam bab 1 dan 3? Jadi kat sini kita nak go through. Jadi kita akan bincang sama-sama. Kalau ada soalan ke pandangan boleh lontarkan. So kita nak akan bincang step by step lah. Kita akan go through chapter 1 dulu. Dah habis chapter 1, chapter 2, lepas chapter 2, chapter 3. So setiap chapter ni ada beberapa cadangan tajuk ataupun artikel yang boleh dihasilkan. Dalam arti kata lain, memang banyak artikel boleh terbit daripada bab 1, bab 3. Apa maksud kalau bab 3? Maksudnya kalau bab 3 ni belum ada data lagi. Belum ada analisis lagi. Belum ada research finding lagi. Tetapi kita dah boleh tulis artikel seawal mungkin. Okey, benda boleh tulis dan terbit seawal dari semester 1. Kenapa nak tangguh? Okey, kadang-kadang ada antara kita lah. Tak ada. Kadang-kadang dia iri ke? Dia jenis orang yang tak positif ke? Ataupun jenis orang yang mungkin orang sebut-sebut dengan dia ke? Dia dengar kat mana-mana ke? Memang mana dia dapat sumber yang mengatakan, oh kita memang tak boleh tulis artikel selagi mana kita belum lulus proposal defense. Kita tak boleh tulis artikel selagi belum siap tesis. Kita tak boleh tulis artikel kalau betul-betul nak viva dah. Nak viva baru start boleh tulis artikel. Jadi kadang-kadang ada juga kita jumpa orang macam tu. So dalam kes kita hari ni, pagi ni kita positif. Benda boleh tulis dan terbit artikel daripada bab 1 lagi, daripada semester 1 lagi. Kenapa nak tangguh? Kan? Sebab apa yang you buat dalam penerbitan artikel tu adalah satu efforts yang bagus untuk memantapkan penulisan kita. Sebab apa yang ditulis dalam artikel itu juga yang tertulis dalam tesis. Okey, jadi kalau kita nak belajar tulis artikel jurnal, so kita kena belajar daripada proses awal lagi. So seawal mungkin kita dah kena belajar dah bagaimana penulisan artikel dengan baik. Okey, kita tak terus boleh jadi expert dalam penulisan artikel. Kita kena terbit daripada satu artikel, artikel kedua lebih baik, penulisan artikel ketiga lebih baik. Okey. Alright, jadi benda boleh, saya gunakan perkataan benda lah bahasa pasar kan. Maksudnya kita boleh menghasilkan banyak artikel jurnal. Kenapa nak terhadkan? Nak simpan pun nak buat apa kan? Dalam tesis ada macam-macam maklumat penting. Why not share? Jadi ramai yang dapat manfaat daripada apa dalam penulisan kita. Okay. Okey, hari ini untuk memahami topik kita ni, kita kena buat sedikit macam simulation. Kita panggil soft simulation lah. Okey, andaikan you all minta reflect ataupun apply dalam topik masing-masing. Kita ada topik masing-masing, ada tajuk masing-masing. Kat sini saya nak tunjukkan satu dummy. Andaikan bahawa pagi ini sampai petang, tajuk tesis kita, bayangkan kita lah kan. Tajuk tesis kita adalah Sustainable Development for Indonesia Tourism Industry. Selalu slide saya gunakan Malaysia kan. Ni saya gunakan Indonesia. Okey. Sustainable Development for Indonesian Tourism Industry. Ni ikutlah. Kalau kajian dia Malaysia, Malaysia lah. Kalau Thailand, Thailand lah. Okey. Dekat sini ada 5 pillar of sustainable development, iaitu culture, human, social, economic, environmental. Okey, dekat sini kan saya nak ceritakan sikit lah. Semua orang researcher, kalau dia mengkaji topik, katakan topik ni sustainable development, dia mesti ada sub dia kan, mesti ada anak dia. So kalau kata topik kita sustainable development, you punya framework ke, you punya variable ke, you punya practice, mesti ada sub dia kan. So dalam kes kita pagi ni, bawah sustainable development ada 5 pillar, iaitu bawah sustainable development ada culture, ada human, ada social, ada economy and environmental. Masa saya mengaji PhD dulu, topik saya ada 7. Kan? Jadi orang kuali ke orang kuantitatif mesti tahu kalau dalam topik yang dia kaji tu melibatkan beberapa elemen. Okey. Kalau faham, sebab kita akan guide kita nak 125 artikel ni, sebab kita kena tahu bahawa topik kita hari ni adalah sustainable development. Bawah sustainable development ada 5 lagi. Culture, human, social, economic, environment. Okey, pillar ni, takut orang kata, pillar ni apa kan? Saya tulis 5 pillar kan. Pillar ni juga boleh dijadikan kata lain. Contohnya factors. Ada orang pakai term dia pillar. Ada yang pakai factors. Ada yang element. Ada kriteria. Ada dimension. Ada theme. Ada boleh ubah. Jadi jangan bila sebut pillar ni apa. Kalau kat sini saya tukar. Dalam kajian ni terdapat 5 faktor. 5 elements. 5 dimensi. Tapi dalam konteks ni scholar dia pakai pillar lah. So kita reflect atau apply dalam tesis kita boleh jadi faktor, elemen, kriteria, dimensi, tema ataupun boleh ubah.
Okey, dalam kursus kita pada hari ini, konsep yang kita akan gunakan pilih tu 5 tadilah. Saya ulang balik sebab ini penting. Culture, human, social, economic and environmental. Okey, kita pergi pada bab 1. Kita pergi pada bab 1. Kalau kita lihat kepada bab 1 ni, inilah outline dia. Dalam bab 1 ada pengenalan, kan, dalam tesis kan. Kalau basically kita punya tesis kan, kita ada latar belakang, research background lah latar belakang, kemudian kita ada problem statement, okay, kemudian kita ada research objective, kemudian kita ada research questions, kemudian kita ada definition operational ataupun the operational definitions, kemudian kita ada significance of study kepentingan kajian, kemudian kita ada scope and limitation and kesimpulan. Okay, kenapa saya tayangkan outline? Sebab nak beritahu lah, inilah outline chapter 1. So, apa yang nak buat dengan outline chapter 1 ni? Apa yang saya boleh buat kalau saya dah siap bab 1 semua, daripada pengenalan sampai kesimpulan? Di sini objektif kita adalah menulis dan menerbitkan artikel. Jadi saya ada 2 color kat sini, merah dan biru. Okey, warna merah adalah satu benda yang secara direct kita tak boleh buat apa. Pengenalan, penulisan satu perenggan saja. Objektif dan persoalan kajian cuma poin-poin je. Objektif 1 apa, objektif 2, persoalan 1, persoalan 2. Okey, yang tu tak nampak kuat macam mana kita nak tulis artikel. Definisi operasional pun terlalu spesifik. 2 baris je satu term definisi, tak perlu panjang-panjang kan definisi operasi. Okey, kemudian kesimpulan. Kesimpulan pun peringan pendek. Jadi tulisan merah tu secara langsung tidak membantu dalam menerbitkan artikel. Tetapi kita akan tulis-tulis banyak. You tulis research background banyak. Tulis pernyataan masalah banyak, perenggan banyak muka surat. Kepentingan kajian pun begitu. Maksudnya berperenggan-perenggan menulis. Begitu juga dengan limitasi. Jadi tulisan warna biru ini membolehkan kita menulis dan menerbitkan artikel. Okey. Okey ke? Macam internet tempat saya ni on off ni, nampak ada masa dia tulis unstable connection. Okey kan? Suara saya boleh dengar Okey. Okey. Okey, Mata Kumar tadi dah respon kot macam tadi kot. Dia sekejap dia lalu tadi dia tulis unstable connection. Okey, lepas tu sekarang dah okey dah kan. Okey, saya highlight balik dalam chapter 1 kita ada outline, kita ada pengenalan, latar belakang, pernyataan masalah, objektif persoalan, definisi, kepentingan kajian, scope and limitasi yang kesimpulan. Tulisan warna biru ni lah yang penting untuk kita extract untuk menerbitkan artikel, iaitu daripada latar belakang, pernyataan masalah, kepentingan dan juga limitasi. Okey. Kita pergi yang pertama, latar belakang. Okey, latar belakang. Bayangkan sekarang ni, kita dah siap latar belakang. Ada yang tulis latar belakang 10 muka surat. Ada yang tulis latar belakang 8 muka surat. 7 muka surat, 6 muka surat dan sebagainya. So, maksud di sini kita ada menulis latar belakang atau research background, beberapa perenggan dan melibatkan banyak muka surat. Ataupun melibatkan beberapa muka surat. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, kalau kita ingat topik kita tadi apa? Sustainable development. Okey, slide saya ni asalnya saya prepare for Malaysia, tetapi beberapa courses saya pergi dekat Indonesia, saya tukarlah Indonesia Tourism Industry jadi kita sebenarnya tak kisahlah negara mana pun. Minta maaf lah kalau basically saya cover dekat Malaysia, saya pakai Malaysia. Ini saya tak tukar, saya masih lagi guna kat Indonesia. Okey, jadi topik kita adalah sustainable development. Ingat tak topik kita sustainable development? Kalau tengok tulisan merah ni, kenapa saya letak sustainable culture management? Kenapa tak letak sustainable development? Okey, saya patah balik Kan topik kita tadi adalah sustainable development. Bawah sustainable development ada culture, ada human, ada social, economic, environment. Jadi saya nak ambil satu dulu, culture. Saya nak ambil satu je, 5 pillar tadi, 5 factors tu saya nak ambil culture dulu. So bila dah dibuat culture, sebab tu tajuk ni jadi culture. Cuma nama panjang dia Sustainable Culture Management. Itu topik yang pertama lah. First artikel kita nak cover isu tentang culture je dulu. Okey, jadi kita buat tajuk keseluruhan. So kita nak letak kat sini issues and trends. Ni topik dia lah, cadangan kalau nak pakai tajuk ni pun boleh. Issues and trend of, pergi pada topik kita lah. Pillar pertama dulu, kita nak pergi culture. Ataupun nama panjang dia, Sustainable Culture Management for. Kalau kita kat Malaysia, tulislah Malaysian Tourism Industry. Kalau you bukan tourism industry, you manufacturing, tulislah for Malaysia Manufacturing Industry. Okay, jadi dia punya outline introduction. Okay, dalam penulisan artikel ni yang wajib adalah introduction dan conclusion.
Cuba memandangkan artikel ni belum ada data dan sebagainya. Saya nak ubah sikit dia jadi conclusion and future agenda. Jadi future agenda sangat penting dalam paper konsep atau paper review. So sekarang ni kita boleh buat artikel cuma paper conceptual, paper general review dan juga paper literature review. Research artikel tak boleh buat sebab belum ada data lagi. Okey, jadi kita punya tajuk issue and trends of sustainable culture management for Indonesian tourism industry. So outline kita tahu start dengan intro, tutup dengan conclusion, tengah-tengah tajuk kita issue and trends kan. Cerita dulu apa isu-isu dalam sustainable culture management. Apa trends? Kalau rasa tak nak guna trends boleh gunakan perkataan lain lah. Kalau ada lain-lain yang sesuai. Okey, trends of sustainable culture management. Dah dapat satu artikel. Macam mana artikel tu? Ambil daripada research background. Dalam banyak-banyak research background tu, sebahagiannya cerita isu. Ada cerita tentang trend ataupun currents, apa dan sebagainya. Okey, dapatlah penulisan satu artikel. Tak kisahlah 6 muka surat ke, 5 muka surat ke, 7 muka surat. Jadi kat mana nak ambil? Kita ambil dekat research background. Boleh ke? Orang tak tahu. Yang tahu kita seorang saja. Orang yang membaca tak tahu. Sebenarnya apa yang kita tulis issue and trends ni ambil daripada research background sahaja. Okey, boleh dapat. Kita pergi contoh yang nombor 2. Masih lagi dekat research background. Okey, tetapi kita buat benda lain pula. Tadi pakai sustainable culture. Kan pillar yang kedua adalah human. Jadi sustainable human development. Tadi adalah culture. Pillar yang kedua human. Nama panjang dia sustainable human development. Okey, paper yang kedua tulis kat sini issues and consideration. Okey, tadi dah pakai issue and trends. Takkan nak pakai semua artikel kita issue and trends. Okey, paper pertama issue and trends, paper kedua issues and consideration. Okey, of sustainable development for kalau dalam kes Indonesia lah, tourism in industry. So kita tahu benda yang penting adalah intro dan conclusion. So benda tu kekal. Okay, 1.0 atau 1 introduction. 4 conclusion and future agenda. So yang tengah-tengah nak tulis apa tu? Issues. Sebab tajuk kita issues kan? Issues of sustainable human development. Kemudian consideration of the sustainable development. Kenapa sustainable development tu penting? Tu bawah consideration lah. Okey, dapat artikel yang kedua. Okey, ni masih lagi kat research background. Okey, kajian kita pillar yang ketiga adalah social. So paper yang ketiga keluarlah sustainable social responsibility. Okey, nama dah lain dah. Trends and connection. Kalau tengok kan, sebab dia penting sebab takkan dalam CV kita gunakan term yang sama atau perkataan yang sama. Mula-mula issues and trends. Artikel kedua issues and consideration. Paper yang ketiga trends and connection. Kan lain sikit kan. Okay. Trends and connections of sustainable social responsibility for Indonesia tourism industry. So ada introduction. Kemudian ceritalah pertama trends dulu kan. Trend of sustainable social responsibility. Kemudian cerita pula connection. And for sustainable social responsibility, last kali conclusion and future agenda. Okay, paper yang keempat, dia nak pakai ekonomi pula. Pillar yang keempat adalah ekonomi. Jadi maksudnya main issue yang keempat adalah ekonomi. So untuk ekonomi tu dia buat satu paper. Okay, jadi dia pakai lah. Tadi dah pakai macam-macam. Kat sini pakai current issues and emerging trends. Sebenarnya dia sama dengan tajuk nombor 1.